Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan muslim muslimat, sedang pendengar sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati dan fikiran kita dapat menikmati lagi nikmat ilmu di samping nikmat iman dan Islam. Di antara nikmat yang besar dalam hidup seorang Muslim ialah ilmu. Dan kita telah perkatakan dalam siri kita yang sebelum-sebelum ini, dan kita akan terus ingatkan diri kita bahawa nikmat ilmu di dunia ini tiada nikmat lain yang dapat menandingi nikmat ilmu tentang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiada nikmat keduniaan yang dapat menandingi nikmat mengetahui maksud kalam Allah Al-Quranul Karim dan mendalami makna dan huraian kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu tentang Quran dan hadis ini, kita terpandu dan kita sentiasa dalam bimbingan keadaan yang baik untuk menghadapi akhirat nanti. Dan di akhirat pula segala ilmu ini akan berguna untuk kita. Maka inilah nikmat yang besar dalam hidup kita, berguna di dunia ini dan berguna di akhirat nanti. Baik, kita menyambung pengajian kita dalam bab kelebihan menuntut ilmu dan kelebihan menyebarkan ilmu. Dalam siri-siri yang lalu kita telah melihat kelebihan ilmu, dan kita melihat bagaimana ilmu itu dituntut dengan bersungguh-sungguh, dan proses menuntut ilmu itu juga mempunyai kelebihannya tersendiri. Ilmu mempunyai kelebihannya tersendiri. Menuntut ilmu tentang Islam juga membawa kepada kelebihan-kelebihan yang banyak. Dan kali ini kita akan menyambung beberapa lagi ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW dalam kitab kita ini, iaitu kitab yang ada di tangan tuan-tuan dan puan, Mukhtasar Riyadhus Salihin, ringkasan Riyadhus Salihin. Dan kita meneruskan dengan membaca beberapa ayat Al-Quranul Karim yang disebutkan oleh penulis kita yang meringkaskannya dan juga yang menulisnya asal, iaitu Imam An-Nawawi. Iaitu beberapa ayat tentang kelebihan menyebarkan ilmu dan kelebihan tolong-menolong, bantu-membantu ke arah menyebarkan ilmu. Dan ilmu ini kita sudah pun tahu bahawa ia disebarkan, dan ilmu itu hanya akan berguna untuk diri kita dengan kadar yang minimum kalau kita tak kongsi bersama dengan orang lain yang memerlukan. Kadang-kadang sebelum kita mulakan ni, kadang-kadang kita terfikir, sebahagian orang kadang-kadang menganggap bahawa semua orang tahu, semua orang sudah tahu tentang asas-asas dalam agama. Setengah orang dia buat satu andaian, assumption, bahawa masyarakat telah pun tahu, ramai orang dah tahu. Maka ini sikit sebanyak membantutkan niat dia untuk menyebarkan, mengurangkan dorongan kepada dia, motivasi untuk menyebarkan ilmu yang dia ada. Sebab datang andaian-andaian dalam hati dia bahawa orang dah tahu, tak perlulah aku sebut, mesti orang dah tahu tentang ini, mesti orang dah tahu tentang itu, apalah sangat nak sebut lagi, semua orang dah tahu. Ini saya melihat ialah andaian-andaian yang akan, pertamanya andaian yang tidak benar sama sekali, kerana tidak semua orang tahu semua benda. Dalam masyarakat kita terdapat pelbagai tahap ilmu. Dalam masyarakat kita, kita tahu bahawa orang yang mendalami tentang ilmu Islam ini pun lama dia mendalami pun masih belum habis. Apatah lagi orang yang belum, atau baru bermula, atau baru nak kenal, baru belajar. Bermakna ilmu yang kita ada ini, saya bercakap ini kepada mereka yang memiliki ilmu tetapi kurang menyebarkannya dengan andaian-andaian sebegini. Ketahuilah bahawa ramai dalam masyarakat kita yang memerlukan ilmu walaupun yang asas dalam Islam, tentang akidah, tentang ibadah, tentang pelbagai jenis ibadah, tentang yang paling asas seperti solat, tentang Al-Quran membacanya, tentang asas dalam hadis, tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi dalam bulan Maulid Rasul, Maulid mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang berandaian orang dah tahu, sebenarnya ramai yang belum tahu. Yang dah tahu, baik, itu ada, golongan itu wujud, tetapi yang belum tahu
yang sebelum ini terleka, kemudian nak tahu, yang muda nak membesar belum tahu, yang dah tua tetapi terasing daripada ilmu, akhirnya kembali nak tahu. Bermakna sebagai seorang yang berilmu, tidak kira tahap ilmu masing-masing, kita perlu menyebarkan ilmu tentang Islam, kerana masyarakat memerlukan maklumat yang benar, ilmu yang berguna tentang asas untuk mereka beramal, untuk mereka membetulkan fahaman dan membetulkan amalan. Seperti yang disebutkan di kuliah, siri kuliah kita di awal dahulu, kalau tuan-tuan masih ingat, kita menuntut ilmu untuk mendapat ilmu yang baru. Itu satu. Yang kedua, untuk mengingatkan yang kita telah lupa. Ilmu telah ada, mungkin kita lupa. Dan juga satu lagi adalah untuk memantapkan fahaman tentang kita telah ingat dan tahu. Dan lebih-lebih lagi, ilmu yang kita dapat ini mampu mengubah fikiran, mampu mengubah amalan, dan mampu mengubah tindakan, akhlak ataupun sifat kita. Ini semua adalah hasil keberkatan menuntut ilmu. Kalau orang itu pisahkan diri daripada ilmu, dia kurang maklumat, kurang bagaimana untuk beramal, kurang dari segi memahami perkara berkaitan dengan akhlak. Maka yang berilmu itulah bertanggungjawab untuk menyebarkan. Maka jangan rasa teragak-agak untuk menyebarkan ilmu, walaupun yang asas tentang perkara-perkara yang paling peringkat permulaan. Cerita tentang solat, cerita tentang Al-Quran, cerita tentang kandungan Al-Quran Al-Karim, bahkan cerita pasal Nabi kita Muhammad SAW. Yang ramai yang pada hari ini, kalaulah mereka kenal dan tahu maklumat-maklumat yang asas tentang Nabi kita Muhammad SAW, pasti akan berubah fikiran mereka, hati mereka, akhlak mereka, amalan mereka pasti akan berubah. Kerana Nabi SAW diutuskan untuk mengubah hati-hati manusia dan amal, untuk menyucikan, membawa risalah, tugas yang menyucikan fikiran dan amalan. Kita bertindak menjadi ejen penyampai. Ada di kalangan kita yang belum tahu, belum sedar dan tidak merasai apa yang telah kita rasai. Utamanya boleh saya kaitkan dengan tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kelas ini, kelas yang lain. Ilmu itu tidak tersimpan sahaja dalam hati, fikiran, dalam tulisan, dalam buku atau dalam rakaman. Ia tersimpan untuk disebarkan. Masa dan ketikanya, wallahu a'lam, ikut kesesuaian. Tetapi ia perlu disebarkan kepada orang lain, kerana di kalangan orang lain itu ada yang belum tahu dan memerlukan ilmu telah kita tahu. Sebagai permulaan siri kali ini, melihat bahawa penulis kitab kita membawa beberapa ayat Al-Quran Al-Karim untuk menegaskan lagi tentang keperluan menyebarkan. Ayat yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kelas ini, kitab kita ini, kitab ringkasan Riyadhus Salihin, di antara bab-bab itu ada yang diselitkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan. Ini seperti yang dibuat oleh penulis asalnya, iaitu kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi, juga begitu. Ayat yang pertama kita nak lihat pada kali ini ialah ayat Ud'u ila sabili rabbik. Ini ayat yang popular, yang masyhur, ramai orang tahu, iaitu suruhan Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u ila maksudnya serulah manusia ke arah sabili rabbik, jalan Tuhanmu. Seruan ini bermaksud dakwah, maksud ilmu yang diajarkan, bermaksud menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Apa sahaja seruan untuk mengembalikan hak lain yang kita seru itu, masyarakat kita, untuk mengembalikan mereka ke jalan Allah, jalan Tuhan kamu, sabili rabbik. Semuanya ini adalah suruhan yang dipinta kita melakukannya. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Al-Quran, utuskan nabi-nabi dan rasul. Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan di kalangan nabi dan rasul itu para sahabatnya yang membantunya, begitulah seterusnya, semuanya untuk menyebarkan dakwah yang telah diturunkan. Ud'u ila sabili rabbik, turuhan, perintah ke arah menyeru dan berdakwah. Tapi mengajak orang ke mana? Adakah mengajak manusia kepada diri kita? Adakah mengajak manusia kepada mengagungkan pihak-pihak tertentu? Tidak. Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seruan dakwah. Itu dakwah yang kita sebutkan di awal pengajian kita dulu tentang hadis innamal a'malu binniyat. Setiap amalan, setiap tindakan mesti dibetulkan niatnya, niat yang betul. Maka pendakwah niatnya mesti betul. Kita diingatkan oleh para ulama yang menulis tentang dakwah, bahawa dakwah ialah mengajak manusia ke jalan Allah, bukan mengajak manusia untuk
memuji dan memuja pendakwah itu sendiri. Ini mesti diperbetulkan. Dan memuliakan pendakwah itu benda biasa, benda yang memang berlaku. Tapi berlebihan memujanya dan memujinya, dan dirinya pula kalau berniat ataupun niat hanya untuk diri, bukan untuk Allah, ini satu benda yang bahaya. Akan melahirkan sifat ta'assub, akan melahirkan perkara-perkara yang tak baik. Kerana dakwah itu ialah ke arah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita menyeru manusia dengan niat untuk mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niat itu penting kerana dakwah itu ada kalanya diberikan respon positif dan ada kalanya diberi respon yang negatif. Tetapi ia kesemuanya baik untuk diri pendakwah kerana dia berdakwah untuk manusia kembali kepada Allah. Maka dia dalam apa jua keadaan disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dia menunaikan perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berdakwah dan dia yang memberikan hidayah. Allah menyuruh kita mengajak dan memanggil manusia. Lihatlah Nabi kita Muhammad SAW berdakwah dan mengajak umat Islam, umat manusia di waktu itu di Mekah dan Madinah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menerima, alhamdulillah. Ada yang menolak, maka bersabarlah. Itulah dakwah yang sebenar. Dakwah tidak semestinya gembira sepanjang jalan, tapi dakwah juga ada ujian dan cabaran. Jadi kalau seorang itu berniat kerana Allah, maka dia akan mampu menghadapi ujian dan cabaran. Kerana dia niatnya hanya untuk mengajak manusia kembali kepada Allah. Dan dia tidak akan menjadi seorang yang berlebihan memarahi atau mempertikaikan kalau dakwah yang tidak mendapat sambutan. Kerana dia tahu bahawa niatnya ialah berdakwah kepada Allah. Dan Allah SWT menjanjikan kepada kita ganjaran untuk dakwah. Bukan mesti dakwah itu dapat pengikut, tetapi dakwah itu dapat ganjaran daripada Allah SWT. Mungkin dakwah yang tuan-tuan dan puan lakukan mendapat sambutan yang baik, maka itu juga kerana Allah. Mungkin dakwah itu mendapat sambutan yang negatif, tidak ada yang mengikut dan sebagainya, maka itu juga kerana Allah SWT. Niat itu mesti penting. Ud'u ila sabili rabbik, dan jalan Tuhanmu ialah jalan kebenaran. Di sini kita kena kaitkan dengan hadis-hadis yang kita telah bacakan sebelum ini, iaitu ilmu perlu dalam dakwah. Sebutkan sabili rabbik, maksudnya ialah jalan Tuhanmu, maksudnya ialah untuk mengenal jalan Allah SWT, untuk mengenal kebenaran. Belum kita berdakwah, kita mesti kenal kebenaran. Untuk mengenal kebenaran hanyalah dengan ilmu. Kita ada pendakwah ataupun kita ada seorang yang bersedia untuk berdakwah, niatnya ikhlas, semangatnya pun tinggi, dorongannya pun bersemangat, tetapi dia tidak ada ilmu, bagaimana dia boleh berdakwah? Dakwah ialah mengajak manusia kembali kepada jalan Tuhanmu, jalan Allah, iaitu Islam, Al-Quran dan Hadis. Kalau dia tidak ada ilmu yang mencukupi, maka dia akan berdakwah, mungkin dia akan mengajak manusia ke jalan yang tidak benar, ke jalan yang bukan jalan Tuhanmu. Itu penting. So ayat ini mengandungi makna yang cukup mendalam. Ajaklah, serulah, dakwahlah kepada jalan Tuhanmu, maka perlukan ilmu. Maka datanglah perkataan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Datanglah perkataan bil hikmah. Maka ini melengkapkan suruhan ini, iaitu serulah wahai pendakwah, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Di sini perkataan hikmah kita selalu dengar orang menyebut kena hikmah. Ada orang kata ada hikmahnya, kena ada hikmah. Ada orang terjemahkan dengan kebijaksanaan dan sebagainya. Baik, kita lihat apa kata para ulama tafsir tentang ayat ini. Apa kata para ulama kita zaman bersamaan. Kita kadang-kadang ni kita kurang mengambil berat tentang pandangan para ulama tafsir. Kita ada di kalangan kita yang bersemangat melihat Al-Quran dengan terjemahan sahaja. Maka terjemahan yang kita dapat itulah yang kita huraikan, yang kita praktikkan, yang kita jadikan sandaran. Sedangkan kita dalam Al-Quran ni, saya mengambil peluang ni untuk berpesan kepada semua bahawa Quran ini ialah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia dalam bahasa Arab, dan ia ada gaya bahasa yang tersendiri, ia ada maksudnya yang tersendiri, dan ia dihuraikan sepanjang zaman oleh Nabi kita Muhammad SAW, oleh para sahabat. Dan kitab-kitab tafsir yang ada sejak dulu hingga kini merujuk kepada para ulama terdahulu, termasuk sahabat dan seterusnya kepada Nabi SAW.
Apabila kita kena tahu benda ini, kita sedar bahawa Quran itu ialah dunia yang luas, ilmu yang luas, perlukan kepada tafsiran yang betul. Tidak cukup hanya dengan terjemahan. Memang ramai orang yang suka membaca terjemahan. Terjemahan ini ada yang tebal, yang menyelitkan tafsirnya sekali, ada yang ringkas, yang hanya menterjemahkan makna yang jelas, yang zahir sahaja. Bermakna kita tahu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani atau Maha Penyayang. Kita tahu itu terjemahan dia. Kita tahu bahawa terjemahan wa aqimus solat dan dirikanlah solat, ini kita tahu terjemahan yang asas, yang ringkas. Tetapi bila dilihat dalam kitab tafsir, ada banyak perkara yang berkaitan, yang merupakan ilmu yang diwarisi daripada para sahabat sendiri, para tabi'in selepas mereka dan seterusnya. Maka kita perlu faham bahawa ada terjemahan dan ada tafsir. Dan amat digalakkan kepada orang yang ingin mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, atau membawa makna dalam Al-Quran, atau berdakwah menggunakan Al-Quran, tolonglah lihat terjemahan dan tafsirnya sekali, supaya kita tidak salah menggunakan ayat luar konteks, ataupun ayat yang tak berkenaan kita sangka berkaitan. Kita mungkin tersalah benda yang sebegini kerana kita melihat kepada makna yang lebih mendalam. Dan kita tak boleh salahkan, maksudnya kita tak boleh kata saya tak mampu. Sekarang kita mampu, Alhamdulillah. Para ulama masih ramai. Kita boleh bertanya, buku-buku tafsir telah banyak diterjemah, kita boleh melihat. Kita tidak ada alasan untuk mengabaikan aspek ini. Maka berhati-hatilah ketika menulis, ketika bercakap, ketika memberikan pendapat menggunakan Al-Quran. Adakah ayat tersebut sesuai dan kita gunakan dengan tepat seperti yang diturunkan oleh Allah SWT, difahami oleh para ulama zaman-zaman. Baik, bila kita lihat ulama tafsir menyebut tentang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ayat tadi, al-hikmah ini para ulama tafsir menyatakan pelbagai maksud, tetapi yang asasnya ialah Quran dan hadis dan ilmu. Itu asas perkataan al-hikmah, maksud dia. Jadi sebahagian orang diterjemahkan berdakwalah kepada Allah dengan hikmah. Dia terus pergi kepada kita kena bijaksana, kita kena pandai berdakwah, kita kena memahami mad'u, iaitu orang yang kita dakwah. Kita kena, dia lupa bahawa al-hikmah, di antara makna yang asas kepada perkataan hikmah dalam ayat ini ialah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis, iaitu Islam, ilmu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulnya SAW. Asas ialah ilmu. Macam kita sebutkan tadi, dakwah perlu semangat, perlu niat, perlu usaha, tetapi ia juga perlukan ilmu, mengajak orang ke arah perkara yang tak difahami, dan memberikan tafsiran yang orang pun tak faham. Jadi kadang-kadang berlaku, bagaimana kita lihat, walaupun kadang-kadang cerita yang kita sebutkan, cerita yang agak lucu, disebutkan oleh para ustaz kita zaman-zaman, bagaimana orang yang tak tahu tapi dia nak mengajar juga. Bila orang tanya, dia akan jawab soalan, untuk melindungi kejahilannya, dia akan mereka cipta jawapan yang melucukan. Yang melucukan bagi orang yang tahu, tapi orang yang tak tahu dia akan percaya. Dia akan kita kata tak nak dilihat sebagai tak tahu, sebab dia dah mula mengajar. Dia susah nak berkata wallahu alam, maka dia berikan tafsiran yang salah. Ini berlaku diceritakan oleh sebahagian ulama dan sebahagian guru saya juga. Ada bercerita bahawa dalam kitab Imam Tirmizi, kitab hadis Sunan Tirmizi sebagai contoh, ada perkataan disebutkan oleh ulama sebagai wahassanahu. Tirmizi meriwayatkan hadis. Imam Tirmizi rahimahullah, seorang imam hadis yang meninggal pada tahun 279 Hijrah, dia akan menilai hadis tersebut. Dalam kitab Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi bila membawakan hadis, di hujung hadis tu dia akan sebut, antaranya dia akan kata hadis hasan sahih, hadis hasan gharib, ulasan beliau itu. Jadi antara ulasan Imam Tirmizi ialah mengatakan hadis itu hasan. Maka ulama yang menukilkan akan mengatakan rawahu Tirmizi, hadis ini riwayat Tirmizi, wa hassanahu, dan Tirmizi menghasankannya, hassanahu, dan Tirmizi menghasankannya. Jadi ceritanya ada seorang yang di kalangan orang Arab sendiri, cerita wallahu alam macam mana betul tak betul, cerita yang boleh diambil pengajaran. Bagaimana dia tak tahu tentang benda ni,
dia mengajar orang di masjid, maka dia berkata rawahu Tirmizi. Okey, dia baca tu betul lah riwayat Tirmizi, tapi wa hasanahu dia baca hasanah, sebab dia tak tahu, dia tak pandai, dia salah baris. Orang baca rawahu Tirmizi wa hasanahu, Tirmizi meriwayatkannya dan menghasankannya. Maksud Tirmizi kata hadis ini hasan, tapi dia salah baca, dia kata rawahu Tirmizi wa hasanah, ha sin nun ha wa hasanah. Jadi pelik murid-murid ini, macam mana riwayat Tirmizi dan hasanah? Jadi murid dia ada yang bertanya, wahai guru, kami kenal Tirmizi, tapi hasanah ni kami tak kenal. Siapa hasanah? Dia dah kantoi, dia dah terlekat kat situ, dia dah silap baca, dia pun tak tahu, dia pun salah baca. Murid tanya pula, rawahu Tirmizi wa hasanah, Tirmizi meriwayatkannya dan hasanah. Murid yang bertanya, kami kenal Tirmizi, tapi kami tak kenal hasanah. Siapa hasanah ni? Maka murid bertanya, maka guru dia yang jahil tadi, yang semangat nak mengajar tapi tak ada ilmu, dia kata hasanah ialah isterinya. Habis cerita. Jadi dia nak cover, dia menjadi merapu terus. Daripada Tirmizi menghasankannya, jadi Tirmizi dan isterinya hasanah. Dia pun tak tahu siapa nama isteri Tirmizi dan sebagainya, dan dia meneka sebab salah baca, maka dia cover dengan hasanah itu isterinya. Habis, pening kepala habis. Jadi ini contoh di kalangan orang Arab sendiri bercerita bagaimana bahasa dan ilmu itu menyebabkan kita tersalah, dan kita, bila kita tak ada tawadhu' rendah diri, kita tak kata wallahu alam, kita kata, kita sambung terus, dan salah itu lebih berat, lebih besar dan lebih besar. Itu sebagai contoh untuk orang membuat. Jadi balik kepada ayat kita tadi, al-hikmah ialah ilmu. Al-hikmah pada asalnya ialah berdakwalah kepada Allah dengan hikmah, maksud dengan ilmu, dengan jelas, dengan Al-Quran dan hadis dan Islam yang kita pelajari. Bermakna pendakwah mesti ada sikit sebanyak ilmu. Bukan maksudnya saya nak mengatakan bahawa tak boleh dakwah melainkan kena ada ilmu dulu. Bukan begitu. Kita kena faham bahawa ilmu adalah proses, dan dakwah juga adalah amalan yang juga ada prosesnya. Maka sepanjang kita berdakwah, pastikanlah pendakwah itu kita sendiri menambahkan ilmu. Jangan tinggal kedua-duanya. Jangan dakwah pun tidak, ilmu pun tak ada. Jadi kalau kita benar-benar ingin mengejar kehebatan dan ganjaran yang Allah sediakan dalam bidang ini, dalam dakwah agama kita yang mulia ini, agama ini adalah terbuka untuk semua, maka hendaklah kita ikut jalan-jalannya. Maka ikutilah jalan ilmu dan dakwah. Belajarlah sepanjang hayat, berdakwahlah sepanjang hayat. Itu sebenarnya penyelesaian kepada banyak masalah dalam masa dekat kita. Ada orang yang seperti mana saya perlu sebut juga, mungkin saya dah sebut sebelum ni, iaitu kata-kata Syekh Hamzah Yusuf, seorang ulama terkenal masa kini, yang menyebut bahawa kita kadang-kadang ada pendakwah yang tidak berilmu tetapi aktif berdakwah, yang kurang berilmu tapi dia aktif, dan kita ada orang berilmu yang tidak aktif. Ini masalah, kadang-kadang antara masalah kita kena fikirkan bersama. Kita perlu aktifkan orang-orang yang berilmu untuk menggiatkan dakwah dengan pelbagai cara, dan kita perlu tambahkan ilmu kepada mereka yang aktif supaya mereka, usaha mereka tidak sia-sia. So mereka ini perlu dijaga, tak boleh dibiarkan usaha mereka, Masya Allah, berpenat lelah ke sana sini berdakwah. Kita perlu tambahkan ilmu untuk mereka. Maka seiringan antara dakwah dan ilmu, itu maksud al-hikmah. Satu lagi maksud hikmah ialah yang kita sebutkan, iaitu yang banyak masyarakat sebutkan, itu kebijaksanaan. Ini benar yang juga maksud hikmah. Ini baru datang maksud tu. Asasnya ialah ilmu tentang Quran, tentang hadis, tentang Islam. Yang kedua datanglah hikmah dengan maksud kebijaksanaan, iaitu berdakwah. Sebelum mereka kata sebagai ulama, berdakwah, melakukan sesuatu, dakwah itu kena pada tempatnya dan kena dengan caranya, sesuai dengan audiensnya, sesuai dengan ilmu dan bahan yang nak disampaikan. Berdakwah memilih masa yang baik, berdakwah memilih perkataan yang baik, berdakwah memilih tahap pendengar dan penerima dan yang didakwahkan,
dan memilih waktu yang tertentu, memilih bahasa tertentu. Ini semua adalah hikmah dan kita setuju benda ini. Tetapi biarlah dia kena dengan ilmu dulu sebagai asas, dan kebijaksanaan tadi datang untuk mengindahkan lagi. Dan selepas itu disebutkan wal mau'izatil hasanah, dan memberikan mau'izah, memberikan peringatan yang baik. Ini juga ada kaitan dengan hikmah tadi, iaitu para ulama tafsir menyatakan mau'izah hasanah ialah kita mengingatkan manusia dengan cara memberikan mereka semangat untuk mengubah diri mereka, memberitahu tentang ganjaran pahala dan syurga, mengingatkan mereka tentang balasan neraka, mengimbangkan antara suruhan dan larangan, menggunakan perkataan yang menarik mereka ke arah Islam. Ini semua mau'izah hasanah. Dia berbeza dengan sekadar memberikan ilmu. Dia adalah memberi peringatan dan ilmu. Itu mau'izah. Jadi kalau kita boleh buat contoh, satu topik yang semua orang dah tahu. Seorang pendakwah nak bercakap tentang topik yang semua orang dah tahu, tetapi dia memilih perkataannya, menyusun ayatnya, memberikan dalil dengan huraian yang cukup, membacakan Al-Quran dan menghuraikan yang baik, menghiasinya dengan kisah-kisah ulama dan juga sejarah begitu dan begini, menyebabkan orang akan terkesan dengan ucapannya dan dakwahnya. Ini mau'izah hasanah. Orang dah tahu, tetapi bila penawar ini bercakap, orang akan terkesan, orang akan terikut dan akan menerima dakwah itu walaupun mereka dah pun tahu. Ini dipanggil peringatan yang cukup baik. Sebab tu kita, tuan-tuan dan puan, bukanlah maksud kita dengar khutbah jemaah, dengar kuliah, bukanlah maksud kita nak dengar benda baru semuanya. Kadang-kadang kita perlu dengar benda yang dah lama dengan cara yang baru. Kadang-kadang kita perlu diperingatkan. Kita diperingatkan, contoh di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid ini, kita diperingatkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang dah tahu Nabi, tetapi ada benda yang perlu diberikan peringatan. Ada perkara baru yang perlu dimasukkan. Ada maklumat baru nak dimasukkan. Ada benda yang dah lama tapi nak dihayati, nak difikirkan. Semua orang dah tahu pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Tapi bila seorang pendakwah yang baik menyampaikan peringatan yang cukup indah tentang pengorbanan Nabi, tuan-tuan, kadang-kadang kita mendengar pendakwah bercakap dan kita boleh mengalirkan air mata. Kadang-kadang kita mendengar orang yang bercakap dan kita boleh menjadi bersemangat selepas peringatan tersebut. Dan kita dapat ilmu yang kita rasa, ya Allah, kenapa aku tak terfikir selama ni? Betul, ini benar yang aku dah tahu tapi tak terfikir. Inilah dia tugas pendakwah. Mesti ada ilmu, mesti ada kebijaksanaan, dan mesti menyampaikan dengan baik. Dan sebagai ulama mengatakan mau'izah hasanah ialah menyampaikan dengan lembut, bukan marah tertentu basal. Marah itu penting, tapi digunakan pada keadaan tertentu. Tapi pada mulanya mesti lembut. Sebagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun diutuskan oleh Allah kepada Fir'aun, disuruh mengatakan kepadanya qaulan layyina. Dalam Quran disebutkan kata-kata yang lembut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri diperingatkan oleh Allah SWT bahawa kalaulah Nabi ini keras cara pendekatannya dan tidak lembut dengan manusia akan lari. Wala kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu kasar dan keras hati, mereka akan tinggalkan kamu. Maksud manusia mesti diajak dengan kebijaksanaan, kelembutan yang sesuai, keindahan bahasa, keindahan dan juga raut wajah yang sesuai, pendekatan yang menyenangkan. Ini semua ni perlu dalam dakwah. Jadi ayat ini ayat yang cukup penting untuk diuraikan. Saya pun ambil masa untuk uraikan ayat ini, sedangkan ada ayat lain lagi InsyaAllah kita akan lihat akan datang. Tapi ayat ini cukup beri kesan kalau kita, pertama saya berikan panduan, tuan-tuan dan puan-puan, rujuklah terjemahan dan tafsir ayat ini, ayat surah An-Nahl ini, ayat ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ayat ini tolonglah rujuk kepada tafsiran ulama. Lihatlah tafsir yang terdahulu dan kemudian yang lama dan yang moden. Lihatlah perbahasan ulama tentang dia dan renungkanlah pengajaran. Hikmah dengan maksud ilmu, hikmah dengan maksud kebijaksanaan, mau'izah dengan maksud kelembutan dan keindahan penyampaian.
Semuanya ini mesti dilakukan oleh kita untuk mendapatkan hasil. Tetapi kalaulah dah kita buat semuanya dan tak berhasil, itu bukan salah kita. Itu kita kembalikan kepada Allah SWT, dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, inilah yang mampu Kau lakukan, ya Allah, berilah kekuatan kepada aku untuk terus berdakwah. Dan kita perbaiki diri kita dengan ilmu yang ditambah, dengan perbincangan yang berterusan, yang mengambil pengalaman para pendakwah, melihat dakwah yang telah dakwah ini satu ilmu yang khas. Para ulama mengarang tentang usul dakwah, fiqh dakwah, tentang bagaimana nak berdakwah dengan benar, dan mereka pasti akan memulakan dengan ilmu, dan seterusnya barulah datang kebijaksanaan, dan datanglah penyampaian yang baik. Jadi semuanya ini adalah perkara yang kita ingini daripada diri kita, daripada saya, daripada tuan-tuan dan perempuan, daripada semua orang Islam. Hendaklah menuntut ilmu dan menyebarkannya. Hendaklah mencari ilmu yang benar, mengikuti kebenaran, dan bersabar menyampaikan kebenaran. Dan ini kita akan lihat dalam ayat-ayat Quran yang akan datang. Jadi rezeki kita pada siri ini ialah kita lihat satu ayat saja, satu potong ayat, dan kita kaitkan balik dengan semua hadis yang telah kita baca, semua ilmu yang telah kita tahu, maka kita akan faham pentingnya dakwah yang baik, dakwah yang tepat, dan ilmu yang benar digabungkan dengan dakwah yang benar. Kebenaran ini, kedua-dua kebenaran ini, ataupun kita katakan kebenaran dan kesabaran ini, kebenaran ilmu dan kesabaran dakwah ini perlu kita ada dalam hidup kita. Dan saya tak mampu nak berikan tiba-tiba jadikan tuan-tuan dan perempuan berilmu dan bersemangat dakwah. Tapi tuan-tuan dan perempuan sendirilah yang berfikir tentang benda ni, yang menambahkan ilmu dan menambahkan semangat untuk berdakwah. Kenangkanlah kelebihan yang diperolehi oleh pendakwah yang berilmu, dan lakukanlah apa yang mampu. Ingat tuan-tuan dan perempuan, dakwah yang mampu kita lakukan pasti akan memberikan hasil yang tidak kita sangka. Lakukanlah semampu kita, walaupun kecil-kecilan, walaupun terhad. Itulah kemampuan kita, itulah yang kita lakukan. Menuntut ilmu sepanjang hayat, berdakwah sepanjang hayat. InsyaAllah kita akan sambung pengajaran kita untuk melihat lagi beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang lain tentang menyampaikan dan menyebarkan ilmu, iaitu berdakwah, mengajak manusia ke arah kebenaran. Wallahu a'lam setakat ini, dan kita akan sambung nanti akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.